Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh Clear Okey. Terima kasih kepada semua kerana sudi kerana dan tahniah jugalah saya ucapkan kerana kita sama-sama dapat berkongsi informasi, maklumat dan juga pengetahuan dan pada hari ini bagi kursus pengurusan perolehan kerajaan bilangan 1 tahun 2021. Okey, nama saya Arif Fatri bin Muhammad. Saya adalah perunding latihan kanan di unit pengurusan kewangan dan integriti Intan Kampus Suria Timur. Okey, hari ini kita bersiaran di rumah masing-masing BDR Tapi ada saya nampak yang di pejabat Macam mana di sana Harap semuanya okey, semua sihat walafiat. Semua dah divaksinkan dah belum? Ada yang dah divaksin? Dah. Ada. Kita jaga kita. Maknanya semua kena jaga diri sekarang ni. Virus corona pun dah ada dah orang kata dah, maknanya tak tahu nak kata apa dah. Cuma kita follow apa yang kerajaan minta kita buat dan follow SOP, insya-Allah kita akan dapat turunkan jumlah jangkitan. Okey, sebelum tu siapa yang sebelum ni pernah hadir kursus perolehan kerajaan di Intim? Ada tak yang pernah hadir? Ni kira first time ke? Kalau first time, saya assume maknanya kita tak kira lah Cuma hari ini kita akan kongsikan berkaitan dengan perolehan kerajaan dari sudut yang maknanya yang kita dari sudut yang cara yang berbeza. Macam sebelum ni kita buat di kelas. Pada saya lagi mudah di kelas lah sebab kita mudah untuk berinteraksi. Tapi bila dalam situasi pandemik kita terpaksa buat online, di situ kami memohon maaf lah kalau ada ketidakselesaan. Cuma kita akan kongsi sebanyak yang kita mampu dan saya harap anda semua dapat mendapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini. Saya akan sampaikan pada hari ini dengan Rabbi Syrahli, dengan doa Rabbi Syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Saya akan sampaikan berkaitan dengan integriti dalam pengurusan perolehan kerajaan. Apa yang penting dalam pengurusan perolehan kerajaan ni adalah bila kita melaksanakan perolehan, kita kena berintegriti. Integriti ni bukan saja dari sudut diri kita sendiri, tapi kita integriti dari sudut orang sekeliling kita dan juga bagaimana kita mematuhi peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling yang sedang berkuat kuasa. Okey, terus kepada kandungan, saya akan bercakap berkaitan dengan, saya sebut sentuh dalam pendahuluan apa itu perolehan dan sebagainya. Saya juga akan sentuh berkaitan dengan prinsip dan persepsi yang merangkumi prinsip etika dan integriti, prinsip nilai, prinsip integriti dan prinsip perolehan. Okey. Yang ketiga, saya juga akan sentuh berkaitan dengan peraturan dan prosedur perolehan. Yang keempat, saya akan sentuh berkaitan dengan etika penilaian perolehan. Yang kelima, isu dan cabaran perolehan kerajaan. Yang keenam, bentuk-bentuk penyelewengan dalam perolehan. Dan saya juga akan sentuh berkaitan dengan keperluan integrity pact. So sekarang ni kalau kita buat perolehan kan, integrity pact kena ada. Tak ada boleh jadi satu kesalahan. Kalau tak clear saya punya suara slow sangat, mohon maklum sebab biasalah takut lain ke apa kan. Okey. Pendahuluan. Apakah yang dimaksudkan dengan perolehan kerajaan? Saya rasa dalam bab pengenalan tadi kita dah bincangkan bab ni kan. Perolehan kerajaan ni adalah proses mendapatkan sesuatu. Procurement is the process of obtaining something. Maknanya kita cuba nak dapatkan sesuatu. Macam mana cara dia? It is a process acquiring goods, works and services covering both acquisition from third parties and from in-house provider. Maknanya kita cuba untuk dapatkan barang, pekerjaan dan juga perkhidmatan yang merangkumi pembelian ataupun mendapatkan daripada orang yang ketiga ataupun orang yang dalam jabatan itu sendiri. Dan dia
merangkumi the whole cycle dalam kita mengenal pasti keperluan melalui mungkin lebih kontrak, dan juga mungkin dengan cara yang biasa kita buat dalam bentuk kontrak lah kan, bila kita keluarkan LO dan sebagainya. Dan tujuannya akhirnya sekali adalah untuk kita kegunaan sepanjang kita bekerja ataupun untuk kegunaan aset tersebut. Sekejap Kalau tuan-puan ada pertanyaan, boleh tanya terus tau. Mudah kita kongsi berdasarkan slide supaya kita orang kata nanti kalau slide lain-lain tiba nak tanya jadi lost, tak tahu kat mana kita berhenti. Okey, perolehan kerajaan ia adalah proses yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan, jabatan atau agensi berkerajaan untuk mendapatkan sesuatu keperluannya dari pihak ketiga. Biasanya dia akan melibatkan penggunaan wang yang telah diperuntukkan mengikut undang-undang, tata cara, prosedur pekeliling yang sedang berkuasa dan mengambil kira prinsip dan dasar semasa kerajaan. Kenapa penting perkataan berkuat kuasa? Kenapa saya tak letak perkataan terkini? Sebab terkini tak semestinya berkuat kuasa, sebab tempoh terkini biasanya dalam antara sebulan hingga 12 bulan ataupun sebulan hingga 6 bulan. Tapi tak semestinya terkini itu berkuat kuasa, sebab kadang-kadang ada peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan untuk menggantikan atau untuk membatalkan peraturan-peraturan yang sebelum ini. So wajar untuk kita nyatakan bahawa kita kena follow peraturan-peraturan atau pekeliling-pekeliling yang terkini, yang berkuat kuasa, yang berkuat kuasa. Okey. Selain itu, perolehan kerajaan bermaksud urus niaga pembelian oleh pihak kerajaan. Ia melibatkan pembelian produk atau bekalan, perkhidmatan atau kerja oleh pihak kerajaan, dan ia juga merupakan suatu urusan permintaan bagi bekalan, perkhidmatan atau kerja dalam pasaran mengikut keperluan kementerian, jabatan atau agensi pada suatu kemungkinan harga. Kemungkinan harga macam mana? Kemungkinan harga macam mana? Kalau kerajaan ni, apa yang kita kena buat adalah kita kena cari mana yang paling menguntungkan kerajaan. Biasanya kita akan buat dalam bentuk kajian pasaran. Biasa kita buat 3 kan, ada 4, ada 6, nak best lagi buat 7, terpulang. Tapi apa yang penting, urus niaga tersebut mesti menguntungkan kerajaan. Dan juga kajian pasaran hendaklah dibuat sebelum perolehan dijalankan bagi memastikan barang yang dibeli mendapat best value for money dengan kualiti terbaik, harga munasabah dan berpatutan. Best value for money tu maknanya bila kita spend, kita dapat apa yang kita expect. Dari segi kualiti barang tersebut, tahan lama. Contoh kalau beli, paling mudah lah yang kalau kita tengok, cuba pergi dekat alat tulis, pen-pen jabatan. Macam mana pen-pen yang kita terima? Kalau dalam satu box yang ada 30 biji, 30 batang tu kan, ada berapa batang je yang berdawat. Itu satu contoh lah. Lepas tu satu lagi, kalau dalam kontrak tu kita dah spesifikkan kita nak, biasanya kita tak letak lah dalam kontrak tu kan, brand sabun misalnya kata, kita nak letak Dettol. Tiba-tiba pembekal letak sabun lain. Sabun pencuci untuk disinfeksi kan, letak sabun lain. So situ dah salah lah. Jadi sebab kita dah spesifikkan kita nak macam mana sabun Dettol dan sebagainya. Dan harga munasabah tu macam mana? Kalau dekat pasaran, biasanya kalau dekat pasaran harganya macam satu hand sanitizer. Kalau dulu dekat RM30, 500 ml kan. Sekarang ni kita boleh dapat RM5, RM7, RM10 untuk 500 ml. So, kalau harga pada ketika awal-awal MCO dulu, PKP 1 dulu, mungkin untuk harga pada masa tu munasabah sebab dia ada pembelian terdesak. Lepas tu, tapi kalau sekarang kita compare dengan harga pasaran sekarang, macam mana kita nak check ikut Shopee ataupun pergi jalan-jalan dekat ni. Sebab saya pernah jumpa dekat Sabasun harga hand sanitizer RM10. Tapi bila saya tengok pembelian, kenapa RM20? Kenapa RM20? Sebab saya tengok dekat Sabasun RM10. Kita kena cari pembekal-pembekal yang boleh offer harga terendah. Sebab tu penting untuk kita letakkan kajian pasaran sekurang-kurangnya 3 supaya
mudah kita untuk cari yang paling rendah, yang paling menguntungkan dan kena spesifikasi yang kita nak, munasabah lah. Dan ia adalah berpatutan. Okey, prinsip-prinsip dan persepsi. Persepsi Malaysia dari sudut rasuah lah. Kalau kita tengok indeks persepsi rasuah CPI 2020, Malaysia turun 2 mata. Apa maksudnya? CPI mengukur persepsi tahap rasuah dalam sektor awam, iaitu kalau paling rasuah tu kosong, kalau 50 tu biasanya purata global lah, tapi kalau 100 paling bersih. Maknanya okey, kedudukan Malaysia dari segi tangga 57 kita turun skor kepada 51%. Maksudnya sekarang daripada kita 57 mana tak berapa elok lah kan. Daripada kan dia pada 100 tu paling bersih rasuah. Kan ke arah kosong paling berasuah. So kalau kata 57 kita dah dapat 6 anak tangga berbanding 2019, kita turun anak tangga, maknanya kalau kita 51, skor 51 2 mata. Maknanya skor kita adalah 2 mata. Maknanya tak berapa ngam lah sebab kita dah jatuh lah di situ 2 mata. Okey. Negara paling bersih rasuah dekat dunia ni New Zealand dan Denmark, dan kalau dekat selain itu kita pun juga ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam Singapura, Sweden, Finland dan Switzerland. Okey. Okey, untuk kajian CPI 2020 ni ia melibatkan 180 negara berdasarkan 13 tinjauan dan penilaian pakar dan ahli perniagaan sendirilah. Dan Malaysia kalau di kalangan negara-negara ASEAN kita terletak di kedudukan 180 tu 57, dari segi skor kita 51. Maknanya kita dalam perspektif purata global lah untuk indeks persepsi rasuah. Lepas tu menurut Presiden TI Malaysia Dr. Muhammad Mohan, punca penurunan kedudukan disebabkan oleh pembaharuan institusi terhenti. Maknanya dia macam orang tu lama sangat kerja situ, dia tak ada perubahan. So dia tak buat job rotation. Yang kedua, kes profil tinggi tertuduh dilepas tanpa dibebaskan daripada tuduhan. Contohnya kalau kes tu memang melibatkan orang kata dakwaan mahkamah dan dia tertuduh dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan. Itu menyebabkan kes kita akan mudah naik lah sebab orang tak takut lah. Lepas tu akses terhad maklumat kepentingan awam. Okey, maklumat kepentingan awam ni akses dia terhad, akses dari segi peraturan dan sebagainya. Skandal daging tidak halal itu kan, skandal daging tidak halal itu, kes salah guna kuasa dan rasuah penjawat awam berterusan. Yang ni banyak berlaku. Kalau kita tengok isunya sekarang ada kemampuan pegawai awam tu nak kata tidak kepada rasuah. Bila orang offer tu macam mana? Ni keluar site visit, bila customer ajak makan, tak apalah lunch. Ada tu si asyik tunggu lagi nak lunch bersama dengan customer. Pembekal. Lepas tak boleh lah. Lepas tu perkembangan atau kemaskini kes berfufat tinggi yang terhad dan juga kerajaan masih belum berbentang rang undang-undang perolehan awam. Okey, ni sekarang ni saya kena check dulu sama ada bentang atau belum, tapi ini berdasarkan kepada sumber Transparency International yang diterbitkan pada 28 Januari 2021. Infografik berdasarkan infografik bernama. Okey. Dalam hadis dari Amirul Mukminin Abi Hash Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda bahawa sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Setiap perbuatan tergantung niat. Kalau dia buat sesuatu, dia dah niat nak buat benda tu, dia akan dibalas berdasarkan niat tu. Dan prinsip etika dalam integriti, konsep dan integriti adalah nilai. Nilai ditarifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Kita ada 3 perkara yang kita akan sentuh. Yang pertama ialah berkaitan dengan etika, yang kedua nilai, yang ketiga integriti. Dalam etika dia ada 2 jenis, etika untuk individu dan juga etika untuk organisasi. Apa itu etika?
satu set rujukan perilaku yang mesti dipatuhi, prinsip-prinsip moral yang perlu dipatuhi. Dia maknanya melibatkan prinsip-prinsip moral yang kita dah sentiasa tahulah what is the right thing to do, maksud di sini. Yang kedua, satu set tata perlakuan yang perlu diikuti dan ditaati, tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Nombor tiga, ianya merupakan berkewajipan memahami setiap orang dalam pengetahuan berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seorang pekerja dalam kerajaan. Kalau kita penyelia sendiri, kita kena tahu apa peranan kita dan apa peranan staff kita. Kalau sekarang, dulu kita ada job description kan? Betul tak? JD. Sekarang kita ada my portfolio. Di situ penyelia kena tahu, kena hafal, kena faham apa tugas staff tadi, apa limitasi staff tadi, apa proses kerja staff tadi kena ikut dan dia sendiri kena ikut, apa peraturan yang dia kena tu. Dan di sini dia boleh buat track record hasil kerja staff dia, dan bila staff dia submit dokumen, misalnya kata dia kerja kat kewangan kan, dia ataupun masa penyedia dokumen, kita peraku pembayaran, penyedia dokumen submit dokumen untuk kita peraku, dan kita apa yang kita kena buat untuk memastikan benda tu berjalan lancar. Macam saya akan rujuk pada kontrak untuk buat pembayaran tu. Sama ada apa terma pembayaran, dokumen apa kena ada. Saya kena check tik satu-satu dan pastikan apa yang dimasukkan dalam dokumentasi itu adalah benar, lengkap dan terkini. Dan kita kena check juga semua benda dalam situ. Itu adalah etika-etika yang kita kena tahu. Dan ini berdasarkan kepada pendefinisian etika di bawah Intan, Nilai dan Etika dalam Pengetahuan Kuala Lumpur pada tahun 1991. Prinsip etika dalam perolehan dia ada 3. Yang pertama, tiada kepentingan peribadi, tiada conflict of interest. Sebab kalau orang buat perolehan, kalau dia short sendiri atau dia ada je dia nak kaitkan dengan ahli keluarga dia nak masuk scan kata gitu. Tiba-tiba kan, nak masuk scan manalah tahu. Ataupun dia ambil kawan yang tahu daripada mana tiba-tiba join masuk, tak adalah, dan dia akan dapat something dari situ. Maknanya dia buat sesuatu for the benefit of something, untuk dapatkan kelebihan sesuatu. Yang kedua, toleransi sifar terhadap rasuah. Ketika dia tak boleh kompromi dengan rasuah. Sama ada menerima dan memberi. Dia tak boleh kompromi, dia kena tolak rasuah tu dan dia kena pastikan tiada rasuah berlaku. Yang ketiga, jujur dalam melaksanakan kemahiran dan tugas. Maksudnya, dia ikut peraturan, dia ikut prosedur, dia ikut proses flow dan dia ikut sempadan had kuasa dia. Dia tak boleh melangkau kuasa dia. Dia kena pastikan juga bahawa setiap prosedur kerja dilaksanakan mengikut perkeliling dan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa. Okey? Dan selain daripada itu, prinsip etika bertindak dengan jujur dan adil. Jujur ni macam mana? Dia ikut buku lah dengan cerita. Kalau nak ada budi bicara tu, kena berpatutan lah. Kena ikut peraturan juga. Walaupun budi bicara, kena pastikan dia inline dengan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Sebab kalau ikut budi bicara sangat, tengah tahun, daripada awal tahun sampai tengah tahun tu budi bicara lah. Lepas hujung tahun bila audit datang tu, buang budi, tinggal bicara sahaja depan auditor. Siapa nak jawab masa tu? Lepas tu committed untuk meneruskan. Maksudnya sekarang dia committed dalam melaksanakan perolehan tersebut. Contoh dia adalah pegawai teknikal, jawatankuasa teknikal. Dia ataupun jawatankuasa kewangan. Penilaian kewangan, penilaian teknikal. Dia committed untuk meneruskan. Walaupun tiba-tiba ada 150 pembekal masuk. Teknikal untuk kontrak keselamatan. Tengoklah peralatan dia minta dalam tu kan. Teknikal ni nak check satu-satu sesuai ke tidak, bla bla. Tapi 150 pembekal. Memang menyanyilah dalam tu. Balik rumah dengan muka keruk je. Sebab apa? Banyak. Tapi di situ dia committed. Dia kena commit juga benda tu. Untuk pastikan dia buat check satu-satu dengan betul dan tepat. Walaupun dah ada 150 pembekal yang masuk, dia kena pastikan 150 dia nilai secara adil dan saksama, dan dia kena commit untuk sempurnakan. Yang ketiga, kekalkan kebertanggungjawaban dan juga ketelusan. Tanggungjawab macam mana? Dia tak main lepas tangan.
Walaupun dia pengerusi misalnya, dia tak main lepas tangan kepada ahli jadualkuasa dia. Contoh jadualkuasa teknikal atau kewangan. Oh tak apalah buat dulu, nanti saya verify je. Tak boleh. Dia kena check balik apa itu. Takut ada kesilapan dan sebagainya. Dia tanggungjawab tu apa dia? Tanggung di dunia, jawab di akhirat kalau amalan kita. Tanggung tu kerja, apa yang kita buat. Jawab tu bila orang tanya kita boleh jawab. Kenapa kita buat macam ni? Tanggungjawab ni bila tanggung tu adalah kerja, jawab ni bila orang tanya kita boleh jawab kenapa kita buat macam ni. Kenapa? Biasa kan dalam sebuah harga misalkan atau mesyuarat tender kan. Dia biasanya kalau dalam situasi kita perlu mendapat penjelasan lebih daripada jawatankuasa teknikal atau jawatankuasa penilaian kewangan. Kita boleh minta pandangan dia kan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa pilih macam ni? Kenapa komen macam ni? Kadang-kadang jawatankuasa teknikal, jawatankuasa penilaian kewangan dia punya usul ataupun syur tu kita pun tak faham. Sebab ayat dia kadang-kadang confuse, kadang-kadang kontra, tak semestinya semua sempurna kan. So di situ kadang-kadang kita kena telus, kena tanggungjawab lah. Satu lagi, elakkan mencari kelebihan yang tidak adil. Apa maksud kelebihan tidak adil? Dia dah senaraikan dah. Contoh dalam jawatankuasa teknikal ataupun jawatankuasa penilaian teknikal. Dia aim juga company ni nak masuk. Dia cari juga kelebihan lain. Walaupun dia tahu dah kelebihan ni tak berapa. Ngam. Tapi dia cari dia banyak company tu banyak sangat kelemahan ataupun dia tak cukup company. Dalam 10 company yang masuk 10 tak lepas jawatankuasa teknikal tapi dia cuba cari juga kelebihan untuk meluluskan. Tak kena lah gitu. Faham So dia kena elakkan macam kelebihan tidak adil. Yang keempat, galakkan kerjasama. Kerjasama macam mana? Kerjasama dalam melaksanakan perolehan tu, contoh kalau bagi yang penyedia dokumen, pengesah dokumen, peraku, dia kena kerjasama. Yang peringkat ni kena bertanggungjawab, peringkat kedua bertanggungjawab dan kena keep in touch, networking tu kena kuat. Dan kena pastikan dokumentasi dapat disempurnakan dalam tempoh yang ditetapkan supaya pembayaran boleh dibuat dalam tempoh yang ditentukan. Klien charter kita ada kan? 14 hari ke 7 hari. Lepas tu, mengikut peraturan berkuasa sedang lagi dan elakkan kepentingan peribadi. Selain daripada itu, integriti dalam maklumat. Apa maksud tu? Dalam maklumat yang kita terima, kita kena berintegriti. Kalau macam contohnya, tengok syarikat ni dia punya pendaftaran MOF dia dah expired. Tapi orang lain semua okey. Tak apa. Ataupun pendaftaran MOF dia hari ni expired. Takkan dia kata, tak apalah hari ni je. Tak apa. Tak apalah dia kata. Tapi maknanya dia expect semuanya smooth. Tiba-tiba setengah dia nak dokumen tu sampai kepada peraku punya token expired. Faham maksud saya? Di peringkat penyedia dokumen pengesah okey lagi. Tapi bila sampai peringkat peraku baru sedar dia punya token expired, sijil tu. Di situ akan jadi isu. So di sini integriti dalam maklumat, kalau dah nampak dah dia punya expiry dah dekat ataupun hari ni, minta yang dia renew. Supaya kita boleh membuat pembayaran berdasarkan dokumen yang terkini. Lepas tu kena rahsia. Nilai minimum dalam perolehan kita dalam sebahagian kena rahsiakan. Nama syarikat tak boleh bagi tahu. Dan siapa yang masuk dalam perolehan tu, siapa pembekal yang bidder tu tak boleh bagi tahu dan sebagainya. Kena rahsia. Malah siapa ahli pun dalam perolehan tu kita elakkan. Kita rahsiakan. Yang penting nama syarikat jangan tahu nilai minimum tu. Nilai minimum jabatan tu. Yang ditetapkan jabatan. Lepas tu persaingan kena sihat. Jangan persaingan sihat mana kita bagi penilaian yang adil dan saksama untuk semua pembekal. Dan maknanya yang keempat, elakkan melobi untuk pengaruhi keputusan. Lobi macam mana? Kita sebagai pejabat awam, kita siap ajak pergi makan lagi jawatankuasa. Kita gini-gini lah, gini-gini. Syarikat ni bagus tau. Saya kenal syarikat ni. Itu kira macam melobi lah. Kan kita bercakap ni, hari ni saya belanja lah, ginilah. Sebab saya ada 2-3 syarikat yang saya yakin dia mampu buat. Gigih ni nak menyokong ni pom boy. Tak boleh lah. Yang lepas tu yang kelima, polisi tanpa hadiah. No gift policy.
Apa sekalipun dalam proses melaksanakan, dalam kita menjalankan tugas, kita fikir macam ni je. Kalau kita tak kerja di situ, orang nak bagi tak kita hadiah. Gitu je. So maknanya apa saja yang orang bagi kepada kita ketika kita melaksanakan tugas, elakkan. Elakkan daripada terima. Jangan terima langsung lah. Sebab saya dulu pernah kerja di bahagian AP, di MITI. Oh, di situ dulu siap ada anti tu, siap bawa kapet pejabat nak bagi. Supaya saya luluskan dia punya sijil ekspor dia. Untuk dapatkan tax reduction. Saya kata ginilah madam, ikut saya jumpa pengarah tu saya nak declare. Ataupun madam, lepas tu dia ambil bawa balik, tak berani dah. Kalau kita dalam keadaan kita macam berat, dia dah bawa kat pejabat kan, macam berat untuk tolak, jom kita jumpa pengarah dulu, jumpa pengurusan dulu, tengok apa pengurusan cakap, sebab bukan kita yang akan decide. Kalau kita tak mampu lah nak kata no, kalau kita boleh kata no terus tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa macam kesian ke dia, biasalah hati manusia kan, drama sinetron tu kuat sangat, bawa jumpa kepada pengurusan, declare. Lepas tu kena profesional. Kalau ada hal personal dengan hal kerja, kena separatekan. Orang kata umpama masuk pejabat tu terus pakai nikab, keluar pejabat nak buka sikit pun tak apalah. Gitu. So masuk profesional, bezakan antara hal peribadi dengan hal kerja. Contoh kalau kita kenal, kalau kita jawatan kuasa penilaian teknikal, kita kenal syarikat ni, kita tak suka bos dia. Di situ kita punya profesionalisme kena mainkan peranan. Lepas tu menghormati komitmen. Kita kena respect komitmen tu yang orang bagi kepada kita. Orang buat untuk submit dokumentasi semua untuk dapatkan. Contoh pembekal ni dah buat yang terbaik. Semua pembekal dah buat yang terbaik. Kita kena respect komitmen tu. Kita juga kena buat yang terbaik. Kalau peringkat bawah pun dah buat, macam staff kita sendiri pun dah bagi komitmen untuk buat yang terbaik, untuk membuat penilaian yang terbaik. Di peringkat kita pun kena buat penilaian yang terbaik. Jangan peringkat penilaian bawah kita, penyedia dokumen dah buat yang terbaik, check semua, di peringkat kita buat ala kadar. Tak boleh lah dia, sebab kalau berlaku apa-apa, kita aniaya orang. Kena ingat kalau berlaku kesilapan dalam penilaian dokumentasi, bukan saja di peringkat kita kena, penyedia dokumen pun boleh kena silap gaya. Okey, ada soalan tak setakat ni? Faham tak saya duduk popang. Biasalah musim-musim pandemik ni. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Saya orang mana je, tak jauh. Sekali-sekali saya cakap Terengganu tak apa tak. Kita orang Terengganu, ni Terengganu Melaka kan? Tuan-tuan puan, tuan. Ya. Sekali-sekali cakap Terengganu tak apa dah. Kadang-kadang saya terenglish sikit. Okey, kita teruskan tu sesi kita dengan seterusnya. Matlamat etika penghormatan awam ada 3. Yang pertama, meningkatkan prestasi penghormatan, amanah dan beraccountability, dan juga melahirkan organisasi yang bertanggungjawab dan diyakini rakyat. Kita bila kita dah nak masuk ke jabatan kepada penghormatan awam, kita kena ingat tugas kita bukan untuk dapat kaya, bukan untuk untung. Kita adalah untuk berbakti kepada rakyat. Kalau kita pegang benda ni, insya-Allah kita tak fikir dah nak kaya, nak duit, tapi doa untuk keberkatan dan kecukupan dalam rezeki. Bila kecukupan dalam rezeki ni, kita dapat berkat dalam kehidupan, kita akan dapat sesuatu yang even money cannot buy. Even duit pun tak boleh beli. Apa dia? Ketenangan, kereta tak mudah rosak, rumah tangga sejuk, kan? Anak-anak semua tak nakal, bijak dan juga mengikut kata. Dan semua orang tengok kita pun senyum je, tenang je, gembira je, sebab keberkatan yang kita dapat. Dan banyak lagi kelebihan yang kita boleh perolehi. Dan ini adalah matlamat etika perkhidmatan awam. Apa yang kita kena buat. Dan matlamat kita sebagai umat Islam adalah untuk mendapatkan keberkatan dan keredaan Allah. Mencapai taraf keberkatan tu banyak benda yang kita kena buat. Tapi kalau kita usaha, insya-Allah kita akan dapat. Benda ni adalah suatu proses. Okey, prinsip nilai. Nilai-nilai berdasarkan agama sebenarnya. Nilai ni apa yang kita pegang, apa yang kita amal setiap hari. Ia merupakan sifat perilaku atau tingkah laku. Yang kedua, kepercayaan dan pegangan yang mempengaruhi tingkah laku seorang. Contohnya, kita jadikan dia sesuatu
kepercayaan dan pegangan tu sebagai guide untuk kita melaksanakan, untuk melakukan tingkah laku kita, perbuatan kita sebagainya setiap hari. Dan cara pemikiran kita pun setiap hari. Contoh kalau tengok orang buat perangai kat pejabat. Contoh gila proses claim je lah. Kalau claim geng-geng dia cepat je. Kalau claim orang lain, sampai atas dia ke bawahkan. Orang tak suka dia lambatkan. Itu adalah salah satu masalah lah. So di sini kalau kita ada kepegangan, kita akan melihat benda itu sebagai sesuatu yang salah dan kita takkan buat. Mana kita boleh fikir dengan mudah lah. Kita boleh basiskan tindakan kita. Asalkan tindakan kita sandarkan tindakan kita dengan sesuatu. Dan juga bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Kita juga nilai-nilai berdasarkan agama, nilai-nilai ini juga merangkumi ilmu, kebijaksanaan, keadilan dan kesederhanaan merupakan nilai-nilai utama dalam masyarakat. Ianya bergantung kepada penerimaan dan penghayatannya. Bagaimana kita nak menerima nilai tersebut? Contohnya, ilmu. Macam mana kita terima? Kita hayati ilmu tu dan kita cuba amalkan, kita fahami ilmu tu. Kebijaksanaan. Bagaimana kita gunakan kebijaksanaan kita untuk menilai situasi, menilai proses kerja dan sebagainya supaya ia mengikut peraturan dan sebagainya dan adil. Bagaimana kita cuba adil untuk semua pihak. Di pihak kita, di pihak masyarakat rakyat, di pihak jabatan, di pihak pengurusan. Dan juga kesederhanaan kita. Bagaimana kita bersederhana dalam kehidupan kita. Okey, rasional nilai dan etika dalam perkhidmatan awam, ia menentukan arah dan juga memberi makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkah laku anggota perkhidmatan awam bagi memenuhi ketanggungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja. Ya. Lepas tu ia juga memberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota perkhidmatan awam sebagai institusi utama yang membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun masyarakat. Dan yang ketiga, nilai dan etika pengurusan awam merupakan standard mutlak bagi mendorong anggota perkhidmatan awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan. Yang pertama tadi, menentukan arah dan memberikan makna kepada pemikiran kita, tindakan dan tingkah laku. Itu rasional. Kenapa nilai dan etika ini penting dalam perkhidmatan awam? Yang pertama arah, yang kedua makna, yang ketiga yang pertama arah, yang kedua makna untuk semua tindakan kita, pemikiran dan tingkah laku. Yang kedua, memberi penyatuan dan penyelarasan. Maknanya untuk perkhidmatan awam ni kita follow pada satu nilai yang kita nak. Dan juga nilai dan etika perkhidmatan awam merupakan standard mutlak. Maknanya orang dah tahu. Bila disebut pasal standard, ia lebih kepada pembudayaan. Kita membiasakan diri untuk mengikut peraturan dan buat kerja mengikut mana yang sepatutnya. Ada soalan boleh tanya kalau segan nak cakap boleh type ikut ruangan chat Okey. Sistem nilai dalam perkhidmatan awam dia ada 3. Nilai murni, nilai utama dan nilai kualiti. Apa itu nilai murni? Adil dalam pelantikan. Kita nak lantik, kita kena adil. Orang yang kalau boleh orang yang berpengalaman, kalau nak buat perolehan, kita kena ajar dia. Kita kena beri masa untuk dia belajar dan sebagainya dengan aman, tapi on job training purposes. Kita ajar dia kalau dia tak setuju, dia tak faham, dia sakut ke ataupun dia tersekat ke. Kadang biasalah kan, kalau kadang untuk dokumentasi perolehan dia sangkut ramai orang yang susah nak faham, terutama yang baru. So di sinilah pentingnya untuk kita adil, untuk ajar dia, train dia, dan penyelia misalnya perlu mengizinkan pegawai berkenaan untuk jalani latihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi dia bila dia nak buat kerja. Misalnya dalam perolehan, pergi kursus perolehan. Jangan disekat pula, kan? Lepas tu yang kedua, amanah dalam menjalankan tugas yang mesti disempurnakan. Maknanya dia amanah. Dia ikut masa, dia rancang dan dia buat kerja bukan sambil lewa. Yang ketiga, bertanggungjawab dalam perkhidmatan awam. Dia kena bertanggungjawab. Apabila dia buat kerja, dia kena, bila ditanya kenapa dia buat macam tu, dia tahu apa dia nak jawab. Dia boleh jawab dengan baik. Yang ketiga, yang keempat, ikhlas dalam perkhidmatan. Ikhlas dia buat kerja dengan mengharapkan redha Allah. Ikhlas tanpa mengharapkan balasan dan sebagainya. Kerja lebih masa, buat kerja lebih. Bukan maksudnya saya kata tak boleh buat tuntutan kan, tuntutan kerja lebih masa. Tapi dalam satu hari kita kerja tu, bila kita buat tuntutan lebih masa, satu hari tu kita tengok WhatsApp tau. Tengok Facebook tau. Baca blog tau. Ataupun duduk sibuk dengan IUM Confessions separuh hari situ duduk komen dah saja.
Lepas tu tiba-tiba kerja minta buat kerja lebih masa sebab dah nak buat. Dan di situ dia buat tuntutan. Di situ tak boleh lah. Kita nampak situ dia dah gunakan masa yang sepatutnya dia bekerja tapi dia buat benda lain. Dan satu lagi, dia sengaja melambat-lambatkan kerja untuk pulang kerja lebih masa. Dia bukan saja buat salah dari sudut dia buat tuntutan sebab benda tu memang dah salah lah, etika lah. Tapi elektrik, komputer dan segala yang dia guna tu, itu kos lain pula. Lepas tu dia dikasih dalam perkhidmatan awam, tekun dalam perkhidmatan awam, berdisiplin dalam perkhidmatan awam, bekerjasama dalam perkhidmatan awam. Yang seterusnya berbudi mulia dalam perkhidmatan awam. Berbudi mulia macam mana? Dia berbudi mulia macam mana? Dia sedia membantu, sedia memberi kerjasama. Dia tak gelengwak, orang kata gelengwak betul tak? Ataupun dia tak macam orang kata tak sombong lah, orang kata tak sombong, dia tak bukan jenis yang simpan ilmu sendiri je. Tak kedekut ilmu. Dia sentiasa ada bila ditanya, sentiasa nak beri tunjuk ajar, sentiasa membantu. Dan akhir sekali dia sentiasa bersyukur. Bukan mudah nak kerja kerjaan tuan-tuan. Bukan mudah kita tak payah kata bekerja kerjaan pun. Dapat kerja tu pun dah satu yang kita kena syukur. Maksud syukur adalah kita menjaga pekerjaan tu. Kita jaga, kita buat kerja baik-baik dan kita menghargai dan kita ikut peraturan dan apa keperluan. Contohlah, kalau Allah bagi kulit bermuka kepada kita. Kalau orang bagi hadiah pada kita, ialah kita dah jaga untuk dapat hadiah. Begitulah juga dengan pekerjaan kita. Cara kita bersyukur adalah antaranya menjaga apa yang kita tidak dapat tu, pekerjaan tu. Yang kedua, nilai utama. Kita kena taat setia. Kalau kita awam, kita ada perjanjian. Taat setia kepada peraturan dan juga pekeliling-keliling yang sedang berkuat kuasa. Taat setia kepada kerajaan yang sedang memerintah. Jangan pula kita kerja kerajaan tapi kita duduk pompang politik sana sini. Kena ingat konsep kadang-kadang awam adalah menyokong kerajaan yang memerintah. Tak kira politik mana. Menyokong kerajaan yang memerintah. Kita kerja, kita buat kerja je. Yang kedua, amanah, bersih, jujur, bertanggungjawab dan berkecuali. Maknanya dia tak berpihak pada mana-mana pihak berkecuali itu. Yang ketiga, adil dan seksama saya sebut. Prestasi yang cemerlang dan berkualiti ketepatan masa. Apa maksud ketepatan masa? Kalau kontrak dia buat, perolehan dia kena habis dah, dia dah kena pastikan bahawa dia dah start dah buat perolehan baru. Dia tak boleh tunggu putus perolehan tu putus situ je. Tu kontrak supaya kita maknanya perolehan tu dapat berjalan berterusan tanpa masalah. Lepas tu perkhidmatan ramah mesra berjimat cermat. Ramah mesra macam mana? Dia mesra tapi pada masa yang sama dia menjaga peruntukan tu. Yang last kali nilai tambahan dikatakan positif, responsif, berdaya cipta dan enterprising. Enterprising apa? Apa maksud enterprising? Enterprising dia kena self of ownership. Ada sense of ownership pada bidang tugas dia. Maknanya kalau dia dapat satu task, dia kena pastikan dia buat benda tu. Dia tak macam kalau ada tak menyusahkan orang lain. Dia ada own pada kerja dia. Okey? Dan seterusnya nilai kualiti, dia kena berintegriti. Integriti semua faham kan? Amanah, tanggungjawab, intek dan sebagainya saya terang. Profesionalisme saya dah terang tadi. Kejujuran, jujur dalam melaksanakan tugas, ikut peraturan dan sebagainya. Tak menipu. Intelektual, dia kompeten, ada ilmu, ada skill. Dia usaha untuk meningkatkan latihan dan juga skill dia. Dan dia neutrality. Neutral, dia tak berpihak kepada siapa-siapa, dia buat kerja ikut peraturan. Dia tak adalah sense of interest punya conflict of interest, dia tak adalah masalah berpuak-puak, dia tak adalah rasa macam orang kata berpihak kepada sesuatu pihak dalam jabatan tu. Lepas tu dia berkepimpinan. Kepimpinan tu kalau dia punya dia pimpin orang bawah dia. Kalau kepimpinan dia, kepimpinan diri dia sendiri. Macam mana dia pimpin, dia bawa diri dia dalam melaksanakan tugas. Adakah dia committed dengan tugas dia, ikut masa yang ditetapkan, buat secara fokus yang terbaik dan sebagainya, atau dia ni ada je ganggu masa dia melaksanakan tugas tu. Kawan-kawan tengah buat kerja, kawan-kawan masuk bilik, boleh ajak borak. Pompak, habis masa situ. Lalu bila kerja tak sedang siap, minta untuk buat kerja OT. Itu tak kena lah.
Itu cara pembawaan kepimpinan diri yang tak betul lah. Lepas tu dia bekerjasama. Dia teamwork. Dia bukan shot sendiri. Kalau dia tak faham, dia tanya. Kalau ada benda yang dia rasa boleh kongsi, dia kongsi. Dia tak kena ilmu. Dia kerjasama, dia bantu juga orang lain. Kreativiti dan inovasi, dia bijak untuk kalau ada masalah, dia akan fikir cara terbaik supaya kerajaan tetap untung dan dia ikut peraturan. Dia kreatif, ya. Dan juga berorientasikan pelanggan, dia customer oriented. Dia bagi customer oriented dalam jabatan kita siapa? Mana dalam konteks ni stakeholders lah. Siapa customer kita? Contoh kata kalau kita buat proses borang claim, customer kita mestilah kaki tangan kan? Warga kita, warga jabatan kan? Lepas tu pembayaran pula, customer kita siapa? Orang yang menerima perkhidmatan tu. Orang yang pembekal lah yang nak menerima bayaran tu dan sebagainya. Dan pengurusan diri dan pemajuan diri. Dia kena urus diri dengan baik, dengan cakap, dengan cara yang terbaik. Dan juga dia ada minat untuk majukan diri, terima bukan jenis yang taiki kerja, jenis tolak-tolak tugas. Dia menerima kerja dengan cara yang adil untuk dia meningkat dengan dia husnuzon untuk meningkatkan kemahiran diri, skills dan sebagainya, supaya sebab sekarang ni kadang-kadang saya fikir bila kita menerima satu tugas, satu ujian itu adalah untuk persediaan untuk ujian yang akan datang, tugas yang akan datang. So kalau orang yang jenis suka taiki kerja ni, suka banyak cakap tapi kerja tak buat ni, dia akan ada masalah di tempat lain nanti. Di tempat tu mungkin dia selamat, tapi tempat lain orang akan nampak macam ni ke dia. So di sini dia kena ada inisiatif untuk buat kerja, untuk majukan diri dan bukan tai chi, dan menerima tugas dengan cara yang terbaik. Dan buat kerja lah maksudnya. Integrity. The quality of being honest and having strong principle, the state of being whole and undivided. Kualiti seseorang yang jujur dan mempunyai prinsip yang kuat. Yang mana dia dalam semua perkara dan dia tidak mudah diperkotak-katikkan. Dia tidak mudah terpengaruh. Yang kedua, kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Yang ini berdasarkan Kamus Dewan. Yang tadi Oxford Dictionary lah, second edition 23. Lepas tu perihal sifat integriti juga merupakan perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna, berteraskan nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana. Yang ini berdasarkan definisi daripada Institut Integriti Malaysia. Semua faham belaka ke ni? Dia bodoh saya. Kalau faham belaka, alhamdulillah, tak ada soalan. Okey. Integriti, kalau saya lah kan nak mudah sekali nak tak faham integriti, kita ingat macam ni ya, sidik amanah, tabligh patronah. Sifat-sifat Rasulullah kan, sidik amanah, tabligh patronah. Itulah integriti. Dan kemerosotan integriti berlaku boleh disebabkan antara ada faktor individu, kepimpinan, sistem dan prosedur, struktur dan institusi dan juga budaya. Macam mana individu? Kelemahan diri dia untuk menolak kalau kelemahan diri dia, contoh dia ada masalah kewangan, masalah keluarga dan sebagainya, itu boleh menjejalkan integriti. Macam mana? Kalau masalah kewangan, ada orang nak offer je macam mengantuk di seorang bantal lah, offer orang bagi duit, dia terima dan sebagainya. Kurang penghayatan nilai murni. Dia tak amal dan praktik nilai murni dalam kehidupan dia. Dia tak faham pun apa itu nilai murni. Dia tak tahu pun cara nak apply nilai murni dalam pekerjaan dia. Yang ketiga, etika kerja lemah. Dia tak beretika bila dia kerja. Sambil lewa. Dan dia tak ikut peraturan. Orang bagi proses flow, dia tak follow. Dia buat ikut kepala dia je. Lepas tu dia tamak. Asal orang bagi je, sikit lagi tak cukup. Diterima je. Bagi, maksud saya, kalau orang nak bagi duit ke apa, dia terima. Pantang orang belanja makan, dia terima. Walaupun itu daripada pembekal lah maksudnya. Dan dia tak nampak. Dia tak nampak apa yang dia kepentingan pekerjaan dia. Keseriusan, sensitivity dalam pekerjaan dia. Dia tak nampak. Dia tak serius pun dalam melaksanakan tugas. Asal dapat gaji ke aku buat macam dapat gaji macam tu juga. Tak boleh lah macam tu. Lepas tu kepimpinan, dia kepimpinan dalam organisasi tu lemah. Bos pula jenis yang tak tegar, tak ambil tindakan kalau berlaku ketidakpatuhan. Bos pula jenis lembut sangat.
Dia ni tak sampai hati nyaknya dia kalau ambil tindakan. Kalau ada orang report tu dengan bos-bos sekali kena sebab tak ambil tindakan. Dan yang kedua, arahan pemimpin melanggar prosedur. Arahan bos sendiri melanggar prosedur. Contohnya, cik, boleh tolong proceed tak benda ni? Tak apa, proceed je. Arahan mulut je. Pernah terima tak arahan mulut? Orang panggil wahyu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah terima tak arahan mulut? Saya nak mohon buka kamera ya kalau boleh. Sebab saya nak tengok juga. Kadang-kadang saya takut saya cakap seorang je depan ni. Nyaknya ke saya tepi patah pula tu. Dah lah, sudah boleh balik kapong. Raya sining. Gurau. So, arahan pemimpin wahyu pernah terima Kena ingat kadang-kadang dia datang sila uruskan. Kena ingat dia ada hati-hati bila kita terima arahan-arahan macam ni. Kita sebagai orang yang membuat benda ni kena tahu macam mana nak handle. Kita tahu kalau biasanya sila uruskan. Uruskan tu dia ada dua makna. Yang pertama kita faham, mungkin kalau orang biasa dia akan faham uruskan dia terus proceed benda yang tak betul. Tapi kalau di peringkat pemimpin dia boleh kata sila uruskan dengan mengikut perkiling-perkiling yang sedang kita kena pastikan tengok jenis arahan yang diberi, kita rujuk perkeling mana, kita quote perkeling tu, baru berdasarkan perkeling sekian-sekian proses ini tak boleh dilaksanakan. Itu cara kita jawab. Lepas tu sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur isunya di sini adalah dia kurang telus. Orang pun tak faham, tak clear dan sebagainya. Kelemahan sistem prosedur dan garis panduan, dia banyak lompong-lompong kat situ. Kalau prosedur ni dia kadang-kadang ada berlaku benda yang kita pun rasa macam tak kena. Contoh proses perolehan di jabatan tertentu. Dia macam tak kena je, macam ada campur tangan. Contoh jawatankuasa jawatankuasa kewangan dan jawatankuasa penilai boleh pula bekerjasama. Ataupun boleh masuk, sesiapa saja boleh masuk dalam mesyuarat jawatankuasa penilai tu. Tak boleh lah gitu. Lepas tu penguatkuasa lemah dan juga kurang pemantauan keupayaan sumber manusia dan bahan yang terbaik. Okey, struktur dan organisasi, struktur tidak kemas. Dia tak cukup orang, dia buat struktur dia pun macam bercampur-campur. Sepatutnya lagi orang yang tak sepatutnya buat proses kerja tu, dia main masuk juga tanpa surat pelantikan, tanpa surat autoriti dan sebagainya. Kurang fokus pada matlamat jabatan, tidak jelas dengan prosedur dan peraturan, orang tak faham, main buat je. Orang panggil buat ikut apa orang dulu buat. Pernah dengar kes tu? Orang katanya yang berdasarkan apa yang dulu buat, tidak jelas, tidak munasabah dan kurang koordinasi dalam kerja. Dan budaya masyarakat kurang menitik beratkan berkaitan dengan integriti, takut untuk melaporkan, kata bukan kerja hal aku, hal orang lain aku tak masuk campur. Dan dia just fikir negatif, takut kes tu berpanjangan melibatkan dia dan sebagainya. Itu adalah antara punca menyebabkan kemerosotan integriti. Lepas tu sikap tidak ambil peduli dan angguk dan suka ampuh. Suka angguk je, terima je, follow je tanpa nak query ke dan sebagainya, dan suka mengampu lah. Okey, di sini kita lihat dulu dalam 5 minit boleh? 5 minit Okey, saya tu dulu, nanti kita sambung dalam pukul 11.52. Okey.
Okey tuan-puan, kita teruskan. Mohon buka kamera. Mohon buka kamera. Kita teruskan. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan seterusnya iaitu isu integriti. Dia antaranya boleh melibatkan gejala sosial. Isu integriti yang seterusnya boleh berpunca daripada gejala sosial, pelakuan tidak beretika, ketidakcekapan, maknanya dia tak faham kerja dia tak tahu kerja dia, main buat je. Dia penipuan, suka menipu dalam melaksanakan tugas, salah laku, salah guna kuasa. Maksudnya dia dah tahu dia ni peraku, dia ataupun dia jawatankuasa penilaian teknikal, dia tahu benda tu banyak, dia kenal company mana berdasarkan jumlah dan sebagainya, dia salah guna kuasa situ. Dia bagi mudah untuk syarikat tu. Tak kenalah. Walaupun tak tahu nama syarikat, tapi dia tengok dokumen-dokumen tu ke apa, dia dah tahu dah. Dia dah bagi mudah pada ke syarikat tu. Lepas tu penyelewengan dan juga rasuah. Penyelewengan ni macam peruntukan ke apa, dia buat beli bekalan, buat perolehan untuk bekalan. Kalau sebelum ni dia beli barang dengan harga, contoh air mineral, dia beli dengan harga satu karton tu dalam RM9. Tiba-tiba kali ni nak beli, dia tengok ada syarikat nak beli dengan dia pembekal air tu sangat berkualiti, dia beli RM15, harga RM5. Dia ambil RM5 sebab berkualiti. Padahal itu adalah air mineral je. Di situ dia akan tengok pada dari sudut trend. Trend dia sebelum ni banyak tiba-tiba berjadi melambung. Nak menjawab lah tu. Lepas tu rasuah. Rasuah dalam melaksanakan tugas tu lah. Kita duduk perolehan ni kena hati-hati. Tapi yang buat perolehan kena hati-hati. Rasuah ni boleh datang dalam banyak benda. Rasuah ni perkara yang boleh mengganggu kita punya concentration dan juga kita punya integriti. Contoh kejujuran kita. Bila orang bagi, kita mula rasa tak sampai hati. Di situ akan wujud sesuatu yang bersalah menyalahi. Jarang jumpa orang bila dia terima sesuatu daripada pembekal, dia akan ikut juga peraturan. Kalau ataupun pembekal tu mari pejabat, lah ambil sikit buat ni, ataupun buat belanja anak ke apa, raya, duit raya ke apa, jangan. Dia boleh datang dalam pelbagai sumber, pelbagai jenis, belanja makan ke, duit raya ke, hamper ke dan sebagainya. Dan benda tu memang akan mengganggu kita punya kejujuran kita. Kita punya intact kita pada peraturan dan juga integriti kita. Okey, di Malaysia rasuah juga dikenali dengan nama-nama berikut: duit minyak, pelincir, under counter money, kautim, tumbuk rusuk, bukan tumbuk lesong bunga emas, makan suap, duit kopi. Biasanya orang guna terma-terma ni untuk orang kata tukar nama perkataan wording, terma-terma untuk menyatakan itu rasuah. Kau tinggal sikit kau tinggal sikit je. Macam tu. Orang kita panggil takkan tak reti faham. Ada tu. Takkan lah dia tolong anak-anak kau. Betul tak? Orang kita tak? Selalu dengar macam itu. Anak-anak kan, Allah. Lagi aku tolongmu tu lah aku pula. Gitu. Kena hati-hatilah. Benda-benda macam ni kita kena hati kering. Kena ikut, pegang pada fundamental of the basis dalam kita melaksanakan tugas. Peraturan tu. Bentuk rasuah boleh datang dalam bentuk wang, hadiah, upah, jawatan, bonus, diskaun, perkhidmatan. Bonus biasa orang bagi voucher. Faham bagi voucher? Kalau dulu masa saya kerja dekat satu jabatan tu, dia tinggal je dekat atas meja kita voucher beratus-ratus. Masa itulah tanggungjawab kita adalah kena buat surat declare kepada pengurusan. Biar pengurusan decide boleh terima ataupun tidak. Kadang-kadang betul tak? Kadang-kadang dia tinggal je hamper atas meja. Dia selitkan dia tinggal je. Dia tinggal macam tu je. Tak boleh lah. Tanggungjawab kita adalah untuk pergi declare. Jangan kita pandai-pandai ambil. Pandai-pandai kata orang tak tahu. Sebab ada kamera tu kat jabatan kita. Ataupun kita tak tahu siapa mata-mata kat jabatan kita.
Lepas tu kita pergi kepada prinsip-prinsip dan persepsi, kita pergi pada prinsip-prinsip perolehan. Dia merupakan suatu amalan tadbir urus yang baik, di mana dia ada dalam 5 prinsip. Accountability awam, iaitu urusan perolehan yang diamanahkan adalah dilaksanakan dengan bertanggungjawab mengikut dasar dan peraturan yang telah ditetapkan yang berkuat kuasa. Diluruskan secara telus. Diluluskan patutnya. Semua dasar peraturan dan proses perolehan dilaksanakan adalah jelas, hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Maksudnya sekarang semua tahu prosedur untuk buat perolehan tersebut, orang semua faham, orang semua tahu dan orang semua boleh baca, boleh akses benda tu. Bukan kita syok sendiri buat. Ada setengah orang, saya ada cara sendiri untuk membuat kerja. Dengan penuh British terenglishnya dia, Amba ada cara sendiri untuk buat kerja. Pada peraturan proses flow dia, cara proses kerja dia lain. Nampak sini tak boleh lah. Yang ketiga, nilai faedah yang terbaik. Terbaik macam mana? Pengurusan perolehan dalam memberi peluang yang terbaik bagi setiap ringgit dibelanjakan. Maknanya, dari segi kualiti, after services, kalau kontrak tu kena menguntungkan kerajaan dan sebagainya. Yang keempat, saingan terbuka. Proses perolehan dalam memberi peluang terbuka pada semua pihak. Tak boleh, maknanya kita buat kajian pasaran tu lah. Cari pembekal, kita bagi peluang untuk semua masuk mengikut apa yang telah disenaraikan dalam peraturan. Siapa yang layak dan sebagainya. Dan adil serta saksama, sesuatu perolehan itu hendaklah dipelawa. Pertama. Yang kedua, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berdasarkan dasar dan juga peraturan yang ditetapkan. Setakat ni boleh faham tak? Saya expect soalan benarnya. Supaya saya ni boleh berfikir sikit. Berfikir untuk berkongsi. Kalau awak tak tanya soalan, saya hanya bagi tahu apa yang ada dalam slide je lah. Kalau saya ada soalan, insya-Allah saya akan kongsikan jawapan. Kalau saya tak boleh jawab sekarang, pada hari akhir kita akan kongsi berkaitan dengan isu-isu. Dan saya akan jawab soalan tu pada hari terakhir. Sebab kadang-kadang pengalaman saya beberapa tahun. Tuan-tuan kadang-kadang ada yang legend dekat jabatan masing-masing. 10 tahun, 15 tahun buat perolehan saja. Semua dalam kepala. Sebut je perkeliling ni. Okey, boleh baca sampai titik-titik pun tahu kat mana. Okey. Hello, Assalamualaikum. Salam, bertanya. Nak tanya sikit berkenaan dengan prinsip perolehan bagi saingan terbuka. Kalau tengok dekat sini, maksudnya setiap perolehan tu kena open lah Tapi ada juga yang macam lantikkan terus atau rundingan terus. Yang tu tak bertentangan ke dengan prinsip perolehan yang ada dalam fikir ni. Rundingan terus. Maksudnya macam mana tu? Rundingan terus yang macam biasa wujud tu lah kan? Yang tu kadang-kadang dia tengok pada jenis projek. Punya projek dan dia ada kelulusan tertentu. Bukan kita yang ni tentukan benda tu. Tapi saya akan bagi detail pada hari terakhir dan berkaitan konsep perlindungan terus tadi. Boleh tuan? Okay. Tapi saya bagi secara ringkas dulu. Kadang-kadang dia ada strategi. Contoh kita beli dengan kontrak pusat. Pembekal pusat. Kan? Dia lain sikit kan? Ataupun dia kita tengok dari sudut keperluan barang tu memang dia perlu beli dengan dia je. Tak boleh orang lain beli. Contoh perolehan macam kita dah beli, kita ada satu mesin. Mesin ni dia punya sistem untuk run mesin tu hanya syarikat ni je boleh buat. Tak boleh syarikat lain. Kalau guna syarikat lain tak gerak mesin tu. Dia ada strategi tu. Tapi kita ada surat membuktikan bahawa hanya syarikat ni saja yang boleh menggunakan mesin tu. Itu antara contoh. Tapi saya akan detailkan lagi pada hari terakhir. Saya akan catat soalan ni dan kita akan discuss balik benda ni. Dia bagi contoh yang bersesuaian. Boleh? Boleh tuan. Tapi saya rasa dah nampak sikit kan saya punya penerangan tadi kan? Ya. Nanti kita akan explain detail. Prinsip perolehan bagi saingan terbuka, rundingan terus tajuk dia rundingan terus. Saya type tepi ni. Rundingan terus. Okey. Saya teruskan dengan seterusnya iaitu peraturan dan prosedur perolehan
prosedur perolehan kita ikut kepada perkiling-perkiling perbendaraan. Kita juga follow surat perkiling perbendaraan, perkiling kontrak perbendaraan, surat arahan perbendaraan dan juga arahan perbendaraan. Kita juga ikut FAQ kan. Sebelum ni masa PKP baru ni, masa mula-mula pandemik datang tu, kita ada FAQ perolehan kan untuk khas untuk tempoh pandemik. Ingat tak dulu pembelian yang mengejut tu ada dalam tu perolehan yang nak beli termometer dan sebagainya, harga macam mana kan? Ingat kan? FAQ tu kan yang kita terima. Macam tu. Okey. Etika bagi penilaian, etika bagi penjatuhkuasa penilaian dibuat secara objektif, adil dan seksama. Objektif tu dia objektif kepada matlamat penilaian perolehan tersebut. Yang kedua, penilaian dibuat berdasarkan penilaian seragam yang sama. Maknanya kita guna peraturan yang sama untuk semua pembekal yang masuk. Tak boleh orang ni guna ekstra, yang ni guna sikit, orang ni guna ni. So dia kena sama rata, adil. Yang ketiga, bebas daripada pengaruh luar. Maknanya tak boleh ada orang masa campur dalam proses penilaian. Tiba-tiba ada bos masuk ke apa, kita jawatankuasa penilai. Atau ada orang yang bukan ahli jawatankuasa penilaian tu masuk, tak boleh. Kita antara kita je masa buat penilaian. Antara kita yang dilantik. Kalau jawatankuasa penilaian tu ada 3-4 orang, ada 4 orang. 4 orang tu je yang dah dilantik. Setiausaha, 2 orang ahli jawatankuasa, seorang pengurusi. Contohnya lah. Teknikal misalnya. Yang keempat, memastikan tiada kepentingan persendirian atau kepentingan terletak hak. Apa maksud kepentingan persendirian? Yang tu direct. Yang terletak hak, kita ada juga partial-partialan tu ataupun ahli keluarga kita dapat juga dan kita boleh rasa juga benda tu sikit. Secara indirect. Macam dalam syarikat ni, Tok ke siapa? Macam dia kata syarikat ni mok kita ada sahar sikit. Macam tu. Ataupun dia sleeping partner situ. Itu kepentingan terletak hak di situ. Yang kelima, segala maklumat adalah dirahsiakan. Tak boleh bagi tahu macam mana kaedah penilaian, berapa pembekal masuk, berapa nilai yang ni, nilai harga pasaran dan sebagainya. Macam mana nak tahu? Mesti ada something tak kena dengan perolehan tu. Tiba-tiba dalam ada syarikat yang beza yang mencurigakan, beza harga nilai minimum tu, misal kata beza 10, 11 ataupun 1 je. RM1 je. Itu kita boleh dah query, rasa macam tak kena. Sebab mustahil orang boleh rapat dengan harga nilai minimum tu. Kan? Lepas tu, yang keenam, penilaian dibuat secara bermesyuarat. Tak boleh berasingan. Kena buat dalam bermesyuarat supaya kita boleh bersepakat. Supaya boleh check and balance sesama. Yang keenam, yang ketujuh, mengetahui dengan jelas tentang kandungan arahan kepada petender. Kita faham apa kandungan arahan kepada petender tu, apa yang kita baca, kita nilaikan dan kita kena tahu kesan dan juga mengapa ia dikeluarkan. Dan juga dan akhir sekali segala perakuan penilaian dicatatkan dengan jelas dan terperinci. Bila kita nak proceed untuk show tu, kita kena peraku, disyorkan ni syarikat mana dengan ni kerana apa. Kena beritahu sebab kita nilai tu. Dan kenapa berapa justifikasi penilaian tersebut kena maklumkan supaya orang the next stage akan faham sebelum diluluskan. Atau kalau nak luluskan tu pun kita kena justify diluluskan sebab apa. Sebab dia harga terendah ke apa, kualiti ke apa, terpulang pada tengok pada jabatan punya kelulusan macam mana. Tak boleh main okey saya lulus, bye habis. Tak boleh. Okey. Etika penilaian sebagai jawatankuasa teknikal misalnya ya, contoh ahli tidak boleh mengetahui nama petender. Yang kedua, ahli tidak boleh mengetahui harga tawaran. Yang ketiga, memahami spesifikasi yang disediakan. Yang keempat, mengetahui dan dengan jelas tentang kandungan arahan kepada petender. Dan kelima, penilaian dibuat berdasarkan maklumat-maklumat yang terdapat dalam dokumen tawaran tender sahaja. Jangan pula pergi call, tak boleh. Jangan pula kita tanya mengata, tak boleh. Kantoi terus nanti. Isu dan cabaran dalam perolehan kerajaan. Isu-isu dan cabaran dalam perolehan kerajaan ni, dia ada 5 yang saya dapat jumpa lah. Yang pertama, kawalan dalaman yang lemah. Agensi kurang menitik beratkan perwujudan kawalan dalaman. Dia ada internal control. Kawalan dalaman, contoh agensi ni, dia ada kawalan dalaman masing-masing untuk stringent dia punya proses. Kalau dia tahu proses di tempat kerja tu, proses perolehan tempat kerja tu sangat berisiko, dia boleh wujudkan kawalan dalaman tersendiri.
Dan benda tu kena diluluskan oleh pengurusan lah, dia akan jadi salah satu SOP, Standard Operating Procedure dalam jabatan. Yang kedua, tapi dia tak boleh kawalan dalaman tu tak boleh tersasar daripada pekeliling yang sedang berkok kuasa. Yang kedua, kompetensi pegawai perolehan tidak cekap dan mahir dan tidak mahir, tak pengalaman berkaitan peraturan kewangan. Di sini training tanggungjawab ketua jabatan ialah untuk menghantar pegawai-pegawai tersebut buat pergi latihan. Kena monitor hasil kerja, progress, dan kena tengok dari segi penilaian macam mana. Terutama sekali di sudut masa tempoh untuk menyediakan dokumentasi kontrak misalnya. Dokumentasi perolehan. Dia hantar ketok kepada PUU. Dan hantar ikut tempoh masa tak? Pembayaran tu yang kali keberapa dia stop. Kalau tak dapat lagi kontrak daripada PUU. Dan sebagainya. Biasanya dalam sistem sekarang ni dia dah blok sampai yang ketiga kan. Yang keempat tak boleh bayar dah kalau lagi tak dapat kontrak. Macam tu. Keperluan dasar semasa yang dinamik menyukarkan pelaksanaan oleh agensi. Ini salah satu lagi cabaran dia. Terlalu complicated, agensi sampai susah nak buat. Di sini kita tanggungjawab agensi untuk mendapatkan pencerahan kalau tak faham. Tanya audit ke, tanya MOF ke dan sebagainya. Mereka-mereka yang mempunyai knowledge dan pengalaman dan kemahiran dalam bidang yang kita adalah isu tersebut. Yang keempat, tafsiran berbeza. Agensi ni kata gitu, agensi ni kata gini, agensi ni kata bukan kecoh kecil, agensi ni kata kecoh kecil. Tafsiran agensi tak sama seperti keperluan dasar atau peraturan kewangan. Banyak kita jumpa kan, ada pernah jumpa tak? Perkeling-perkeling, agensi ni kata gini, agensi ni kata gini. Nampak situ? Agensi ni kata benda ni aset, agensi ni kata benda ni stock. Ada yang confuse. Biasanya poster dan juga biasanya carta organisasi dan juga poster. Selalu orang confuse. Lepas tu nombor 5, campur tangan eksekutif. Campur tangan ketidakupayaan untuk memberi nasihat berkaitan perolehan. Maksudnya sekarang ni dia punya penyelia ataupun orang yang ketua pun tak faham ataupun dalam jabatan tu tak ada orang yang boleh memberi khidmat nasihat berkaitan perolehan. Tak ada pengalaman. Dan orang yang buat perolehan tu dia faham sendiri je. Dia macam blur. Tak ada guide, tak ada apa, tak ada teguran, tak ada orang yang bagi nasihat. Boleh ketok macam ni. Dalam situasi yang kita tak nampak misalnya. Contoh bila ko-objek sama, ditawarkan oleh ko-objek yang berbeza, ditawarkan oleh syarikat yang sama dan oleh contohnya misal kata untuk perolehan untuk audio visual dan juga persiapan pentas untuk satu majlis. Syarikat A boleh sediakan dua-dua. Syarikat B boleh sediakan satu audio video saja. Syarikat C boleh sediakan pentas. Tapi bila gabung dua-dua ni, bila gabung syarikat A saja dia akan jadi 20,000, 21,000. Syarikat B dia akan jadi 14,000. Syarikat C dia akan jadi 5,000. Lepas tu dia buka lagi perolehan lain untuk elok masuk sebuah harga. So dia pilih syarikat yang di konon-konon rendah. Padahal dia tahu dalam bidang tugas syarikat tu dia boleh provide dua-dua. Di situ boleh nampak dah. Kalau baca kita boleh nampak pecah kecil. Okey. Betul-betul penyerangan dalam perolehan. Betul-betul penyerangan ni dia ada banyak. Betul-betul penyerangan dia ada banyak jenis. Yang pertama adalah perolehan pada harga tidak munasabah. Tak logik harga. Kalau sekarang kalau kita buat perolehan macam nak beli alat bekalan, alat tulis ke apa atau bekalan lah. Kita akan rujuk kepada harga, pemantauan harga. Tuan-puan rujuk mana? Pemantauan harga pasaran. Kalau dulu kita tanya sini kan, kita buat rekod harga biasa-biasa macam mana kan. Sekarang ni ada jabatan guna ikut harga. Tengok check melalui Shopee pun boleh sekarang. Lazada pun boleh check harga. Logik ketok harga barang yang dia nak tu. Yang kita nak beli. Contoh kalau kita nak buat penyediaan dokumen untuk suatu barangan tu. Kadang-kadang kita tengok trend jabatan kita beli. Kalau sebelum ni, contoh kalau masa awal-awal PKP dulu, termometer sebiji. Kalau sekarang ni, RM50 boleh dapat termometer tembok dekat dahi tu kan. Masa mula-mula 17 Mac 2020 hari tu.
Bulan Mac, bulan April, harga termometer masa tu 650 se. Cekik rasa saya dengar masa nak buat pilihan masa tu. Ketol lutut, pecut perut nak beli. Sebab 650 tu kalau kita ambil, padahal dia adalah termometer, takut kena memang boleh jadi teguran tu. Kenapa beli masa tu dengan harga 650? Padahal kita boleh ada lagi. Padahal kita boleh ada yang lebih murah dalam berpatutan. Fungsi pun sama. So di situlah kita akan kena nilai harga. Ikut situasi semata, kena check juga harga. Jangan main terima je. Dan kita kena tahu logik pada harga tersebut. Kalau sekarang ni, kalau hand sanitizer dengan alkohol yang 70% tak, minimum sekarang tak? Ke 90? 70% tak? Alkohol 70%. Kalau tengok dengan harga yang ditawarkan oleh pembekal, misalnya harga dia RM30 500 1 liter. Kita wajib check harga 500 ml berapa. Check harga 500 ml, check harga 1 liter di kedai lain. Sebab memang ada. Kalau ada masa, cari gila dekat Sabasung ke apa ke kan. Kat mana-mana check harga. Saya ada situasi saya kena buat peraku pembayaran dulu. Peraku pembayaran di satu jabatan, harga hand sanitizer yang ditawarkan dalam list tu RM30 untuk 1 liter. Tapi untuk 500 ml dululah. Lepas tu kita tengok dekat sini, saya check dekat jabatan-jabatan lain, harga logik tak harga ni. Itu antara satu cara lah. Dia kata, mahal sangat tu. Tengok minta pandangan orang lain juga. Kita kena teliti satu-satu lah. Dan satu lagi, jumlah untuk yang kita beli tu. Kalau per unit, walaupun per unit 20, jumlah dia beli tu logik tak? Dengan keperluan semasa. Terutama untuk barang-barang yang mudah expired. Contoh toner. Beli toner banyak-banyak. Tapi toner dia ada expiry, dawak dia rosakkan sebagainya kan. Terus nak masuk dalam stok. Dia kena fikirlah benda tu. Kita kena tahu. Logik tak pembelian ni. Kalau rosak, kita kena advice lah. Dan kita kena query. Query pula, kalau ada nampak-nampak sesuatu yang disediakan tu oleh pembekal tak menepati checklist yang kita ada ataupun panduan dokumentasi yang kita ada, kita kena query bertulis, bukan sekadar call. Query bertulis, email ke tak apa, email ke bertulis, kena bertulis. Kalau sekadar call saja, kalau kita lambat buat pembayaran, dia akan salahkan kita. Padahal kita dah query sebelum ni. Dan benda tu kena file. Itu menunjukkan komitmen kita dan tanggungjawab kita dalam melaksanakan perolehan tersebut. Contoh satu, RTM Kubang Baru. Ada tak RTM Kubang Baru? Suka hati aku je. Membelanjakan RM3,810 untuk 1 jam dinding. Saya dah bodoh tu, kalau saya tengok harga RM3,810, demok siapa LO untuk saya buat peraku pembayaran ataupun permohonan LO dengan harga yang ditawarkan RM3,810. Sebab pada saya, jam jangan lebih daripada 100. Tak logik jangan pada saya. Harga 150. Untuk tujuan apa? Kita kena banyak tanyalah. Sebab orang yang kerja kewangan ni, kalau dia bagus, biasanya orang yang paling dibenci di jabatan tu. Jarang ada orang yang bagus disukai. Sebab apa? Sebab dia ikut peraturan. Setuju tak saya kata? Pelik tak tiba-tiba orang tu kerja perolehan, dia buat pembayaran, dia buat kewangan, dia buat perolehan lah. Orang jabatan tu semua suka kat dia. Pembekal semua sayang dia. Something wrong somewhere. Tapi kalau dia strict, orang tak suka. Kalau dia ikut pasal, orang tak suka. Itu macam biasa hakikat lah. Orang yang kerja perolehan, kerja kewangan ni, bukan insan-insan terpilih lah biasanya yang disukai di jabatan. Tapi itulah yang kita kena hadapi. Yang penting, kena berintegriti dan ikut peraturan. Dan perolehan untuk 2 buah jam tersebut mencecah harga 76,000, 20 buah jam tu 76,200. Harga pun tak logik. Dengan 20 jam tu pun dah sampai 76,200. Buat benda mahal tu, tak logik. Kita tengok tu pun debur perut dah. So di situ kita boleh query. Kenapa harga? Call, tanya. Kenapa harga macam ni? Mahal ni. Tengok kualiti jam tu dan kita sendiri boleh tolak. Ingat bila kita once kita approve je, kita part of the people to be responsible untuk dipertanggungjawabkan. Silat-silat nanya nanti. Hati-hati. Orang yang buat perolehan, benda yang dia kena hati-hati adalah berkaitan dengan harga, kuantiti, logik dan ataupun tidak.
Seperti mana yang saya katakan tadi lah. Yang kedua, contoh dua, Jabatan Taman Laut Petai Bubuh, pembelian marine binocular, harga 56,350 berbanding harga pasaran 1,940. Tengok dia punya percentage harga naik tu berapa. 2,805% lebih mahal daripada harga asal. Situ nampak dah dia ambil untung tak kena kan. Kadang-kadang kita orang yang buat perolehan ni, especially kita yang menyedia dokumen, pastikan kita hati-hati dengan titik-titik kosong tu. Ramai orang confuse itu, yang terperangkap. Dan akaun peribadi kita pastikan tak ada orang tahu nombor akaun. Itu cara takut orang masuk duit ke, orang nak khianat ke apa ke kan. Tiba-tiba masuk duit, kita pun bukannya tiap-tiap hari buka ATM, cek baki dalam akaun. Tiba-tiba masuk akaun, dalam masa 3 hari baru kita cek, hari kedua orang dah dakwa duit masuk dalam akaun kita. Tanpa kita tahu punca. Orang nak sabit kita senang je. Tapi kita tanggungjawab kita untuk lebih amat kena untuk sentiasa berhati-hati. Okey, yang kedua, pembekalan yang tidak mengikut spesifikasi. Yang pertama, Jabatan Kastam Diraja Kongo. Rugi RM602,089. Terpaksa lupuskan 7,659 pasang kasut kerana saiz kasut tidak menepati keperluan pegawai. Dia main beli je, dia tak check dengan pegawai. Di situ adalah masalah integriti. Pernah jumpa, kadang-kadang biasanya dia beli secara pukal, dia tak check dengan pegawai, tak ada consulting engagement untuk tahu saiz kesesuaian kasut tu. End up bila dapat kasut tu, bayar dah semua, baru dapat tahu tak muat pun bukan nak pakai. So di situ dia kena lupus. Sini dah kerugian kerajaan RM602,089. Dan pegawai yang berkenaan tu boleh dikenakan tindakan sebab dia tak care pada kerja yang dia buat. Yang contoh dua berkaitan ni, Majlis Sukan Negara Nigeria, MSNG, beli 23 ekor kuda baka khas untuk satu pertandingan. Harga 5.66 juta. Dan 5 ekor saja lulus. Tapi yang diluluskan 5 ekor saja lulus untuk setiap pertandingan. Di situ dah something wrong. Tanggungjawab urus dia kena consult dengan orang yang dapatkan surat pengesahan. Kena consult, kena buat engagement juga untuk tahu kuda yang bersesuaian. Dia kena pastikan spek kuda tu seperti mana yang dia nak. Dia kena dapatkan pandangan pakar. Untuk pastikan baru kalau beli 23 ekor kuda tu, 23 ekor tu lah yang boleh guna untuk pertandingan. Bukan 5 ekor saja. Mana di situ dia tak establish reasonable fair view. Contoh 3, Jabatan Kastam Zimbabwe membekalkan 40 unit kamera SLR berharga RM9,000 seunit. Kos RM360,000. Bayangkan, bagaimanapun kamera yang dibekalkan adalah Sony DSC H5 berharga RM6,000 seunit, berjumlah RM240,000. Nampak situ kan? Ada benda tak kena. Dia nak kamera SLR, tapi yang dapat DSC H5. Itu dah salah dah. Sebab spek lain, dapat lain. Orang yang menerima tu kena tanggungjawab. Dan orang yang menerima kena pastikan apa yang termasuk dalam spek pembelian LO, itu yang dia dapat. Kalau dia dapat lain, dia kena tolak. Tak boleh diterima. Sebab perjanjian LO tu dikeluarkan berdasarkan spek yang kita dah tetapkan, dah luluskan. Okey. Yang ketiga, penyelewangan dana bantuan kerajaan. Contoh satu, penyelewangan projek akhiri zaman miskin, Satu Azam dulu. 1 juta diperuntukkan. Pegawai KPWKM didakwa meminta suapan 10%, 1.8 juta daripada projek kemasyarakatan Wan Azam. Contohlah. Contoh dua, penyelewangan dalam subsidi baja padi. Bentuk penyelewangan, pesawah tidak terima subsidi baja, penerima bukan pesawah, penerima yang sama terima dengan daripada dua sumber, dan penerima subsidi melebihi kelayakan. Satu lagi, tiba-tiba kena bayar. Itu tidak kena juga. Patutnya baja tu subsidi, dia beri kepada pesawah. Tapi pesawah nak dapat tu kena bagi something. Itu dah menjejaskan contoh penyelewangan dan sebagainya. Contoh yang lain,
Peruntukan 300 juta bagi projek khas perumahan nelayan PKPN 2012 di seluruh Malaysia. 223 nelayan mendapat bantuan, 9,500 untuk baiki sebuah rumah. Apa yang jadi isu bila kontraktor seleweng bantuan khas tersebut, bahan binaan tidak berkualiti. Lepas tu kerja baik pulih bertetangguh, tidak mengikuti spesifikasi. Dia buat ikut area dia. Lepas tu 23 kontraktor telah dituduh dalam kes ni. Biasanya orang nak nipu, dia guna bahan binaan yang tak berkualiti. Contoh kalau patutnya dia guna buat rumah tu dengan batu, dia buat guna patutnya dalam spek batu kuning, bata kuning, tapi dia buat dengan bata pasir biasa yang warna putih tu. Lain tak boleh lah. Kerja baik pulih lambat. Dia ambil masa untuk tu. Dia tak ikut spek. Dia baik pulih main, kalau ada retak, dia main lesek je dengan kapur atau apa supaya tak nampak, atau main cat nak tutup. Dan juga ditangguh ambil masa lama sampai nak habis warranty baru nak buat. Ataupun dia dia tipu borang yang dia terima tu. Dia kata tak terima lah borang, ataupun kebetulan orang tu tak letak tarikh pada borang tu, ataupun tak letak surat terima, tak surat hantar pun, tak ada memo ringan ataupun surat iringan pun pada surat tu. Dia gunakan alasan tu untuk dia kata dia tak terima, ataupun tarikh dia terima lepas warranty dan sebagainya. Okey. Contoh keempat, ambil kesempatan terhadap ibu tunggal yang memerlukan rumah kediaman. Seorang pegawai perumahan Mongolia didakwa meminta habuan seks daripada ibu tunggal sebagai balasan mendapatkan kelulusan memiliki rumah mampu milik program perumahan rakyat termiskin. Ini tak boleh lah. Pernah berlaku kes dalam paper dulu. Pernah baca tak? Saya pernah bagi present ceramah integriti dulu. Kes ni pernah berlaku lah. Memang dah keluar paper pun. Surat khabar. Tahun bila saya tak ingat lah. Tapi memang saya ada tunjuk dulu dalam saya punya ceramah integriti sebelum ni lah. Yang keempat, contoh penyelewengan adalah menerima tajaan dan kerajaan daripada syarikat pembekal. Yang pertama, contoh tahun 2023-2024, pegawai-pegawai AKBN Hawaii terima tajaan penginapan di Narathiwat, Thailand daripada kontraktor yang membuat pembekalan peralatan di pejabatnya. Ini salah satulah contoh. Kita kalau duduk dalam satu jabatan ramai-ramai, tiba-tiba ramai-ramai dapat, kita nak tolak pun orang dah kata nyombong teh. Kan? Di sinilah kita punya tanggungjawab kita sebagai jawab awam, kena hati kering, kena intact, kena berintegriti. Saya tak nak terima. Biarlah orang lain nak terima, tapi kita advise kata salah ni. Tapi kalau dia orang still degil, kita kena bertanggungjawab lah di situ. Tolak dan juga lapor lah. Sebab ni mana boleh bagi macam tu. Kan? Contoh dua, tahun 2004 YDP Nigeria terima rasuah dan hadiah kerajaan Set Golf Mizuno berharga 2,500 daripada kontraktor yang mendapat projek pembangunan daripada MPK. Faham Yang kelima, isu orang tengah dalam perolehan. Contoh satu, sulit menteri menjadi orang tengah kepada syarikat-syarikat yang inginkan projek kerajaan. Ini saya tahu nak katalah. Tapi dia akan minta komisen 1%, surat kelulusan MOF dikeluarkan, 2% apabila surat niat dikeluarkan, 2% apabila kontraktor terima surat penawaran. Ini salah satu isu bila orang tengah wujud. Jadi proses jadi birokrasi yang berpanjangan. Lepas tu contoh dua, pegawai SKMM dan isteri didakwa meminta dan menerima rasuah 250,000. Lepas tu isteri pegawai kanan SKMM bertindak sebagai orang tengah antara kontraktor dan suaminya. Biasanya pegawai-pegawai ni ada yang takut bini kan. So inilah jadi isunya sekarang. Dan membantu projek di SKMM menerima wang suapan 250,000. Ini contoh kes lah. Sebab tu bila kita berurusan ahli keluarga, jangan masuk campur dalam kerja kita. Pastikan tak ada masuk campur, tak ada bagi pandangan pun tak boleh. Biar kita dan orang-orang yang berkaitan kita yang mempunyai autoriti dalam jawatankuasa kita je boleh bagi pandangan. Walaupun dalam jabatan sendiri, kalau kita jawatankuasa teknikal atau jawatankuasa penilaian kewangan, hanya orang yang terlibat dengan jawatankuasa terbabit je boleh bagi pandangan. Bukan orang luar.
Eh? Walaupun dalam jabatan sama. Kalau tak ada autoriti, jangan. Okey, yang keenam. Perolehan secara pecah kecil. Pecah kecil. Biasanya yang sering berlaku adalah perolehan alat tulis. Stok lah. Contoh alat tulis. Bila kita tak kontrol benda tu. Bila sampai bulan 9, kita dah ada dalam lebih kurang 19,000. Tapi permintaan ada lagi. Untuk 3,000. Padahal kita dah 19,000. Takkan kita nak beli juga 3,000 tu? Betul tak? Takkan nak masuk sebuah harga. Sebab 19,000 kalau campur 3,000 dia dah jadi 21,000. Tapi tak boleh masuk sebuah harga macam tu. Sebab dia dah kita tak plan. Kita tak buat perancangan pembelian alat tulis tersebut, stok tersebut. So di sini kalau dalam situasi macam tu, kalau ada extra 3,000, apa yang kita kena buat? Siapa boleh bagi pandangan? Dia bulan 9 dah. Tiba-tiba dia dah ada 19,000. Nilai yang perolehan yang dah dibuat untuk alat tulis. Tiba-tiba ada orang masuk buat nak minta buat perolehan baru untuk extra 3,000 lagi. Boleh tak dia buat perolehan tu? Boleh proceed tak? Siapa nak bagi pandangan? Kalau nak proceed nak buat macam mana? Ada tak orang nak bagi pandangan? Nak masuk sebuah harga ke? Sebab dia nak dia capur 19, capur 3,000 je 21,000. So 3,000 tu masuk sebuah harga. Boleh ke macam tu? Ataupun dia buat balik ada pada awal 21,000 jadi sebuah harga. Ataupun macam mana nak buat? Boleh ke? Ada tak orang boleh jawab? Jawapan dia 3,000 tu dia kena pergi berurusan khas tahu. Tak semudah itu. MOF sebab dia dah melanggar dah tu. Dan kalau sepatutnya dia kena stop dah 19,000 tu untuk buat pembelian baru. Dan kalau kena audit dia boleh tegur sebab dia tak merancang pembelian. Dan nampak situ pecah kecil. Patutnya setiap tahun dia kena tengok trend pembelian di jabatan tu dan dia kena rancang berapa banyak nak beli untuk tahun tu. Dan itulah harga yang dia beli. Mana buat sekaligus buat dalam sebuah harga. Kalau harga pembelian jabatan tu misalkan 25,000 setahun. Setiap tahun lebih kurang je macam tu. So kena buat sebuah harga siap-siap untuk 25,000 tu. The whole years. Dia tak boleh main sikit-sikit. Dia akan jadi pecah kecil. Yang kedua pecah kecil, contoh yang saya kata tadi, co-object. Dalam tu berbeza kan. Tapi ada syarikat yang boleh keluarkan dua-dua jenis perkhidmatan. Yang urusan hiasan pentas dan juga audio visual tadi. Kan? Syarikat A, B, C. Syarikat A boleh offer kedua-dua servis perhiasan pentas dan audio visual. Syarikat B perhiasan pentas saja, syarikat C audio video saja. Syarikat C perhiasan pentas. So, dia nak elok daripada buat sebuah harga, dia pilih dia buat berbasingan audio visual dengan hiasan pentas. Padahal kalau dua syarikat tu dia dah dapat kalau satu syarikat tu kalau gabung dua dia akan jadi 21,000 kena buat sebuah harga. Dia nak elok benda tu dia pecah kecil. Dia buat audio video suku, dia buat hiasan pentas suku. Di situ akan jadi nampak pecah kecil. Unless kalau dia jumpa syarikat yang boleh provide dua-dua, itu boleh consider lain. Boleh consider lain. Tapi kalau dia jumpa syarikat yang masuk bidding tu, ada syarikat yang boleh provide dua-dua servis. Dia kena buat sekali, dia kena buat sebuah harga lah kalau ada sampai lebih 20,000. Tapi tapi ada kalanya jabatan-jabatan di Melawi buat asing-asing untuk elok dia. Boleh nampak tuan-tuan saya punya penceritaan drama swasta tadi? Boleh faham ke? Tuan-tuan saya cakap seorang je ni maksudnya. boleh faham ke saya? Kalau tak faham kena bagi tahulah. Cik Nasruddin At-Tirmizi ada jawab tadi. Yang kalau 19,000 ada 20,000 tu kan. Nak elak 19,000 dah beli alat tulis. Kalau ada tambahan 3,000, dia jawab betul. Kena mohon kelulusan. Kelulusan khas daripada MOF. Masa tu memang kenalah, kena bel-bel lah segala. Kena bagi peringatan dengan nanti rasa benda tu. Kena mohon kelulusan khas daripada MOF. Tak boleh main tiba-tiba 3,000 nak masuk sebuah harga. Tak boleh. Walaupun benda tu 3,000 dia dikira jumlah tahunan.
pembelian dalam 1 tahun. Dia tak boleh dibeli sikit-sikit. Kalau kita tahu dia punya pembelian tu boleh capai lebih daripada 20,000. Boleh faham harapnya. Contoh opsi lot, depot bekalan armada TLDM. Dalam kes ni 16 ditangkap, 6 pegawai TLDM. Ditangkap, jumlah rasuah 6 juta, 240 akaun dibekukan menjadi 23 juta dan 13 kereta mewah disita. Lamborghini, amboi. Mercedes-Benz, BMW, Audi. Apa yang berlaku sebenarnya? Pemeriksaan SPM terhadap sistem dan prosedur didapati proses perolehan bagi alat ganti kapal dimanipulasi, dibuat secara pecah kecil. Di sinilah kita nampak. Pecah kecil. Tujuannya perolehan itu dibuat tanpa proses tender atau sebuah harga. Pelantikan syarikat tertentu boleh dibuat secara lantikan terus. Antara contoh-contoh lain berkaitan dengan pecah kecil, kalau misal kata kita punya tender pembersihan kita putus, nak habis, tak ada nak buat pembersihan untuk tahun tu. Kan? Kita tak ada nak buat melangkau tahun, so kita tak ada nak buat pembersihan, tapi kita nak urgent benda ni, tapi dalam masa pandemik dia tak buat jawatan tender tak buat meeting. 2-3 bulan tu, tapi padahal kita urgent. Boleh ke kita nak buat sebuah harga? Kalau benda tu tender. Bila habis ni buat sebuah harga lagi. Dalam 1 tahun yang sama. Itu antara satu contoh pecah kecil. Yang tu sebab alasan tak boleh tender, tak bersidang. Tapi memang tak boleh. Dia tak boleh buat secara pecah kecil untuk tender pembersihan yang sama. Untuk tender pembersihan yang sama, kita buat dalam bentuk sebuah harga yang kecil-kecil. Itu jadi pecah kecil. Dia kena sekaligus, dia kena masuk mesyuarat tu. Faham maksudnya? Satu tender besar tu tak boleh dipecah kecilkan hanya semata-mata kerana tender tak bersidang. Kita kena work toward the tender tu. Okey? Faham saya punya penjelasan tu Boleh nampak sebuah harga untuk projek yang sama dalam 1 tahun yang sama tak boleh buat berulang. Kena kalau dia nilai dia lebih daripada mencapai nilai tender, tak boleh buat berulang kecil-kecil. Sebab dia akan jadi pecah kecil. Kena ikut nilai tender yang keseluruhan 1 tahun tu macam mana. Faham Okey. Pelantikan syarikat tertentu boleh dibuat secara lantikan terus. Tujuannya perolehan dibuat tanpa proses tender atau sebuah harga, dan di mana pelantikan syarikat tertentu untuk membolehkan syarikat tertentu dilantik secara lantikan terus. Okey, yang ketujuh. Mengumpul kekayaan secara salah. Contoh pegawai hutan daerah Hulu Perak disiasat atas kesalahan menerima rasuah berhubung sindiket pembalakan haram. Bila dicek rumah dia, disiasat rumah dia, didapati jumpa wang tunai 768,970, simpanan bank yang berjumlah 24 juta. Something wrong lah, pegawai hutan daerah tu. Tiba-tiba ada duit 24 juta dalam bank dalam jangka masa yang sangat singkat. Lepas tu pegawai itu diarah isytihar semua harta dia, dan bila isytihar, dia isytihar 3.5 juta je. Jumlah sebenar harta adalah 4.4 juta. Bila disiasat. Tapi bila pegawai tu, bila harta 3.5 juta pun kita dah rasa curiga dah sebenarnya. Sebab tu kita terus siasat, tengok harta sebenarnya 4.4 juta. Dan dia tak disiarkan harta dia sebanyak RM904,334.68. Oleh itu pegawai itu didakwa di mahkamah kerana gagal menjelaskan lebih harta tersebut. So di situ kita boleh nampak macam kecurigaan. Kenapa benda ni berlaku? Dan kita wajar curiga lah bila situasi macam ni berlaku. Itu tadi saya dah terangkan contoh-contoh lah penyelewengan yang wujud. Saya sebut juga berkaitan dengan harga, macam mana kita pegawai perolehan ni kena pastikan, especially yang keluarkan LO tu, kena pastikan harga tu berpatutan, yang mananya mengikut rasional dan juga peraturan yang kita kuasakan. Kuantiti itu logik berdasarkan harga dan juga keperluan dia, syarikat dia, dan kena pastikan nilai dia mengikut
objek ataupun supaya tak nampak nilai dia bukan menjurus kepada pecah kecil. Kena tengok trend pembelian lah. Orang yang buat LO ni kena hati-hati banyak sebenarnya. Dia kena buat, orang kata kena record. Tahun ni dia berapa banyak dah beli perolehan tu dan sebagainya. Okey, kita teruskan dengan integrity pack. Apa itu integrity pack? Pelaksanaan integrity pack dalam perolehan kerajaan merupakan salah satu daripada 7 inisiatif di bawah National Key Result Area Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan ketelusan dalam perolehan kerajaan dan membendung gejala rasuah dalam perolehan kerajaan serta memastikan kerajaan tidak menanggung unnecessary cost dalam urusan perolehan. Apa contoh unnecessary cost? Apa contoh unnecessary cost? Kalau tertangkaplah tiba-tiba salah seorang ahli tu, ahli keluarga dia merupakan pembida, tapi projek tu dah diberikan ataupun dia projek tu diberikan kepada ahli keluarga tu pula buat projek tu, laksanakan projek pembangunan misalnya, projek naik taraf ke apa, tak ikut spek dan rosok ataupun projek tu rosok sebelum habis waranti ataupun lepas habis waranti cepat rosok, lepas tu barang tak berkualiti. Di situ kerajaan kena keluarkan kos lain pula untuk baiki. Itu contoh unnecessary cost. Tiba-tiba je kena keluarkan unnecessary cost untuk baiki. Itu contohnya. Lepas tu pelaksanaan integrity pack dalam proses perolehan merupakan kesinambungan daripada Surat Arahan Pembandaan SAP bertarikh 28 Februari 2009 yang menghendaki semua agensi kerajaan memasukkan klausa peringatan kesalahan rasuah dalam dokumen berikut. Surat setuju terima dan juga dokumen perolehan lain. Dokumen-dokumen perolehan. Okey. Faham semua? Okey. Dan integrity pack ini di peringkat awal perasaannya, integrity pack hanya melibatkan pembida berjaya sahaja. Kalau sebelum ni yang berjaya je boleh dapat, kena buat tantangan integrity pack kita. Orang jadualkuasa perolehan semua. Tapi namun melalui SPP Bilangan 10 tahun 2010, integrity pack telah diperluaskan pelaksanaannya dalam pelbagai peringkat proses perolehan. Pelaksanaan integrity pack ini juga diharap akan dapat membantu agensi kerajaan dalam memastikan semua perolehan kerajaan dilaksanakan dengan lebih telus dan seterusnya mengelak berlakunya pembaziran serta penyalahgunaan kuasa. Maknanya sekarang bila diorang tu tangan, dia dah bersetuju untuk take responsible atas setiap yang dia nilaikan dalam perolehan tu. Dan dia lulus ke apalah. Apa saja kaitan yang dia buat dalam tu, dia kena take responsible. Bertanggungjawab. Solely bertanggungjawab. Kalau ada kesilapan ke apa, dia kena berintegriti lah. Dan pelaksanaan integrity pack ini juga diharap dapat meningkatkan kesedaran berkaitan kesalahan rasuah di kalangan penjawat awam dan pihak-pihak yang berurusan dalam proses kerajaan. Yang seterusnya dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan rasuah yang biasa berlaku dalam perolehan kerajaan, antaranya pemberian dan penerimaan suapan antara pejabat awam dengan kontraktor dalam pelbagai bentuk wang, hadiah, derma, diskaun, bonus, pekerjaan dan sebagainya, seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 3 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 Akta 694. Yang kedua, penyalahgunaan kuasa yang melibatkan konflik kepentingan pejabat awam berhubung pemilihan syarikat pembekal, perkhidmatan, pembinaan dan perunding di mana pejabat awam mempunyai kepentingan. Tak kiralah kepentingan terus atau kepentingan terletak hak yang saya terang tadilah. Tuntutan atau perakuan palsu melibatkan syarikat dan pejabat awam. Dia peraku dokumentasi tu. Dan obviously, contohnya kalau sijil pendaftaran MOF dia palsu, pendaftaran Bumi Putra dia palsu, tapi penjawat awam tu dia sahkan juga. Ataupun penjawat awam tu mengesahkan dokumen perolehan di mana dia tak diberi kuasa pun untuk mengesahkan tu. Itu salah satu masalah lah dalam integriti. Dan yang keempat, pemalsuan maklumat dokumen dan rekod untuk mengelabui penilaian perolehan. Contoh macam mana?
Kita dah tahu syarikat ni dia tak ada pengalaman pun dengan kontrak kerajaan sebelum ni. Dan dia tak ada pengalaman pun dengan kontrak-kontrak swasta. Dia ataupun pengalaman dia dalam bidang lain. Bukan dalam bidang tu. Tapi kita, sebab kita kenal orang tu, kita bagi juga dia lepas. Itu salah satu daripada pemalsuan maklumat. Satu lagi kita kenal pemilik syarikat tu sendiri merupakan orang yang penuh ada bankrupt tapi syarikat dia bankrupt, dia tak kena bankrupt sebab dia director, dia pemegang saham ataupun director. Sebab biasa ada syarikat yang dapat loan yang bukan jointly and severally guaranteed. Dia loan tu diberi garanti pada syarikat tu je, bukan pada director dan sebagainya. So di situ dia kenal director tu, director syarikat tu, tapi dia tak maklumkan benda tu. Itu merisikokan kepada perolehan tersebut. Yang last sekali, persubahatan antara pejabat awam dengan kontraktor. Subahat dari segi apa? Harga. Contoh kalau beli barang-barang tertentu dengan harga pasaran, contoh dia up sikit harga 10%, 15% daripada harga normal, dia luluskan juga benda tu. Itu dah menjadi kesalahan lah. Ataupun dia beli atau stok air mineral, tiba-tiba dapat stok air gas percuma kata. Itu salah lah. Integriti antara dokumen-dokumen yang terlibat adalah surat peringkat pejabat awam yang terlibat dalam perolehan. Dia kena lampiran surat akuan pejabat awam yang terlibat dengan perolehan. Yang kedua, ahli jawatankuasa berkaitan perolehan, surat akuan pelantikan dan surat akuan selesai tugas. Yang ketiga, ahli lembaga atau jawatankuasa perolehan, surat akuan ahli, surat akuan selesai tugas, dan pembida kena ada surat akuan pembida, surat akuan pembida berjaya dan klausa pencegahan rasuah dalam dokumen perolehan. Okey, saya nak share satu slide lagi. Saya tak nak masuk dalam slide ni. Dalam situasi mana kita boleh terima hadiah? No gift policy tadi kan? Okey, saya share sekejap Saya stop dulu saya stop dulu presentation ni. Saya untuk slide ni saya buka slide baru sekejap Siap tuan-puan. Okey, sekejap. Boleh nampak tak sekarang ni? Saya punya skrin. Puan-puan boleh nampak tak saya punya skrin? Nampak tak slide yang mengatakan pegawai awam boleh Okey. Pegawai awam dilarang daripada menerima atau memberi hadiah sekiranya berkaitan dengan tugas awamnya dan atau bentuk amount dan nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberi. Peraturan yang melarang pegawai awam memberi dan menerima hadiah adalah di bawah sub peraturan 8-1 paragraf A dan B Peraturan pegawai awam, kekelakuan dan tata tertib 1993,
dalam kurungan PU dalam kurungan A395/1983 seperti berikut. Tertakluk kepada peruntukan peraturan ini, seorang pegawai tidak boleh menerima atau memberi atau tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana yang lain menerima atau memberi bagi pihaknya secara langsung atau tidak langsung apa-apa hadiah sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya daripada atau kepada mana-mana persatuan, badan, orang atau kumpulan orang. Itu boleh faham Jika penerima atau pemberi hadiah itu mempunyai kaitan dengan apa-apa cara dengan pelaksanaan tugas awam pegawai itu dan bentuk amount dan nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. Hadiah yang boleh diterima oleh pegawai awam dengan kebenaran. Inilah yang saya nak masuk maklumkan. Berdasarkan nombor 6, dalam keadaan tertentu pegawai awam dibenarkan menerima pemberian hadiah tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Lepas tu tadi saya ceritakan bila makcik anti tu datang bagi kapet tu, saya ajak jumpa ketua jabatan. Dia clear situ terus. Saya buat bertulis jugalah. Perkara ini diperuntukkan di bawah peraturan 8/4 para A dan B peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 seperti berikut. 8/4 jika seorang yang pegawai berasa ragu-ragu tentang sama ada bentuk, amount atau nilai hadiah yang diterima olehnya adalah bersepadan dengan maksud hadiah itu diberikan, atau B, hal keadaan menyebabkan sukar bagi seorang pegawai untuk menolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai yang penerimaannya dilarang oleh peraturan ini. Macam saya kata tadi, main tinggal je hamper dekat jabat kita, dia datang jumpa kita, tinggal hamper, tinggal kapet, tinggal beg, tinggal benda yang kita susah nak bawa. Tinggal macam tu, dapat belah macam tu je. Maka hadiah itu boleh diterima secara rasmi, tetapi pegawai itu hendaklah dengan seberapa segera yang praktik mengemukakan satu laporan bertulis. Ingat bertulis kepada ketua jabatan yang mengandungi perihal lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam hal keadaan yang hadiah itu diterima. Maksudnya dia kena declare secara bertulis kepada ketua jabatan seberapa segera yang praktikal. Bagi tahu nilai dia berapa, apa jenis barang tu, maklumat kena lengkap, nilai dan dalam hal keadaan yang macam mana hadiah itu diterima. Situasi dia, orang tu bagi hadiah tu macam mana. Tinggal macam tu ke atau sebagainya. Kena cerita belaka. Dan bergantung pada ketua jabatan lah untuk sama ada membenarkan penerimaan ataupun tidak. Padahal kalau saya advise ketua jabatan supaya tak terima. At least kita ada bukti bertulis lah. Okey. Lepas tu itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi kekal setia di hadapan kaca skrin. Macam Selamat Pagi Malaysia pula. Kaca skrin kerana sudi kekal setia di hadapan skrin komputer. Saya tahu untuk secara online ni kadang sikit mata pinar mata duduk menghadap PC lama kan. Tapi kita kena bertabahlah sikit sementara kita buat secara online. Dan sebenarnya saya lebih prefer kelas bersemuka sebab mudah nak berinteraksi, nak tanya soalan, nak pergi kita boleh tengok facial expression sama ada peserta kita faham, tak tahu, buat apa tak tahu, fokus, ngantuk atau sebagainya. Sebab sekarang ni orang tutup kamera tak tahu, hanya tinggal gambar senyum je. Tapi kamera tak tahu belakang tu sedih ke apa ataupun ada ketok di depan kamera tu. Itu cuma saya harap semua dapat manfaat daripada ceramah saya tadi, sesi saya. Dan juga dapat ilmu atas perkongsian. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Kalau ada soalan, kalau tak sempat nak tanya dalam slot ni, boleh type je dekat ruangan chat atau WhatsApp dalam grup. Kita kumpulkan. Kalau boleh, biarlah sebelum hari terakhir supaya kita akan kumpulkan, kita akan discuss balik. Kita akan present balik soalan-soalan yang kita terima tu dan kita akan buat dalam satu sesi. Faham maksudnya? Kita akan cari jawapan pada soalan tu dan kita akan present balik dalam satu slot. Kita ambil lah dalam slot mana kita masukkan sesi untuk jawab soalan tu. Dan saya doakan agar kita semua sentiasa dilindungi daripada teguran audit, dipermudahkan secara urusan dan dapat buat kerja dengan tenang, selesa dan gembira, dan juga diberkati dari Allah dan dipelihara Allah daripada teguran audit, dipelihara Allah daripada tindakan secar, tata tertib serta STS, malah apa sahaja yang kita tak nak hadapi
apa saja keburukan-keburukan yang kita tak sukai, yang kita elakkan, yang kita jauhi, dan semoga kita semua dilindungi Allah daripada wabak COVID-19 dan dipermudahkan segala urusan. Dengan itu, dengan saya akhiri sesi saya. Jika tak ada soalan, dengan surah Al-Mu'minun ayat 29, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Semua kita dapat tempat kerja yang berkat, ruang kerja yang selesa, orang-orang sekeliling yang baik-baik, dan sentiasa diberkati dan diridai Allah Subhanahu Taala. Dengan akhir kata, selamat kita jumpa petani untuk slot seterusnya, dan selamat berehat dan selamat solat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sekian. Terima kasih.